Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Saudara-saudari, tuan-tuan, para ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita pada pagi ini tajuk yang kita pilih ialah soal rahmat ataupun kasih sayang kecintaan Allah dalam rumah tangga. Ustazah merasakan sesuatu yang sangat perlu untuk kita melihat apakah rumah tangga yang kita bina ini, ya, yang beralamat sekian alamatnya, dengan ibu, dengan ayah, dengan suami, anak, ya, dan sebagainya. Apakah rumah tangga ini berada dalam keadaan sentiasa dirahmati Allah atau sebaliknya? Ya, sebab kita kadang-kadang secara tak langsung selalu cakapkan ni, ya, dalam doa kita, dalam SMS kita, ya, dengan kawan-kawan kita kata semoga Allah merahmatinya. Persoalan rahmat sangat penting. Kalau kita melihat hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sekitar tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Kerana ustazah secara peribadi sangat risau dan takut kalaulah rahmat Allah yang sedemikian luas tetapi rupa-rupanya rahmat itu tak masuk dalam rumah kita kerana sebab-sebab yang tertentu. Ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemarahanku. Wahai manusia, aku menciptakan kamu dengan tanganku dan menumbuhkan kamu dengan nikmatku, sedangkan kamu berkata keji dan berbuat dosa kepadaku. Jika kamu berkata keji dan berbuat dosa kepadaku, aku akan tetap menanggungmu sampai kamu bertaubat. Jika kamu bertaubat kepadaku, nescaya aku akan menerima taubatmu. Jika aku menerima taubatmu, maka aku mengampunimu. Jika aku mengampunimu, maka aku memasukkan kamu ke dalam syurga dan menjauhkan kamu dari neraka. Di manakah kamu boleh menemui Tuhan yang serupa denganku, sedang aku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dzar radhiyallahu an menangis. Nabi pun bertanya, wahai Abu Dzar, apa yang membuatkan kamu menangis? Jawab Abu Dzar, wahai Rasul, aku ni banyak sangat dosa. Nabi berkata, pergilah mohon ampun pada Allah. Jawab Abu Dzar, nanti aku akan mengerjakan dosa lagi. Nabi kata, ulangi permohonanmu untuk mendapatkan keampunan Allah. Jawab Abu Dzar lagi, nanti aku buat dosa lagi ya Rasulullah. Pun Nabi berkata, ulangi istighfarmu, taubatmu untuk mendapatkan ampunan Allah. Meski demikian wahai Rasulullah, aku akan tetap banyak mengerjakan dosa. Maka Nabi SAW menyatakan, wahai Abu Dzar, ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah padamu lebih besar dari dosa-dosamu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkongsian ini ia mengelakkan dalam jiwa-jiwa kita ini perasaan putus asa daripada rahmat Allah. Ya, tetapi walau bagaimanapun pada perkongsian pagi ini ustazah nak menggambarkan, ya, ada 3 ataupun 4 di antara banyak tanda-tanda yang boleh kita lihat dan nilai, boleh kita muhasabah. Ada 3 tanda sekurang-kurangnya yang akan kita kongsikan pada pagi ini. Tanda rahmat dan kecintaan Allah telah masuk dalam rumah tangga kita. Ya, yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, yang pertama yang disebut sebagai bi'ah ataupun suasana dalam rumah tangga tersebut ataupun iklim dalam rumah tangga tersebut ialah suasana ataupun iklim tauhid dan zikrullah. Kalau ini yang berlaku dalam rumah tangga kita, Allahu Akbar, bersyukur kita kepada Allah. Ini kesan daripada rahmat dan kecintaan Allah terhadap rumah tangga tersebut. Ya, kalau kita melihat rumah tangga kita bina ini benar-benar mewujudkan suasana iklim tauhid dan juga zikrullah, ingat dengan Allah. Bila ustazah maksudkan dengan tauhid yang pernah kita bahas sebelum ini, ya, senang saja kita nak melihat bagaimana anggota dalam rumah tangga tersebut meletakkan sepenuh keyakinannya kepada Allah, takut
takutnya hanya kepada Allah melebihi yang lain, kasihnya hanya kepada Allah melebihi yang lain, dan segala harapannya kepada Allah melebihi yang lain. Itu di antara penanda aras untuk kita melihat dan menilai ya tauhid yang kita tanam dalam diri kita, suami, isteri dan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentang zikrullah, kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulubi zikrullah wa ma min syai'in anja min azabillah min zikrillah. Qalu walal jihad fi sabilillah, qal walau an yadriba bisayfihi hatta yanqati'. Riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap sesuatu itu ada penggilapnya. Penggilap hati adalah zikrullah. Tidak ada perbuatan yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah melainkan lebih daripada zikrullah. Sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia terus mencantas musuh dengan pedang sampai patah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat hati kita ni semakin keras, ya, hati suami pun nampak macam makin keras, ya, anak-anak pun sama. Kita lihat Nabi dah bagi formula, hati ini kena digilap. Bayang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, meja rumah kita pun, ya, cermin rumah kita pun, kalau kita biarkan seminggu kita tak lap, memang segala habuk akan lekat dekat situ. Ya, apa benda pun kita biarkan tidak kita lap, mula-mula dia kotor, kemudian dia jadi busuk. Samalah juga seperti mana hati kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak gilap dengan zikrullah, maka makin kotor, makin busuk, makin keras, makin sakit dan sebagainya, yang akhirnya membawa kepada kematian jiwa tersebut. Fizikalnya hidup tapi hatinya mati. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabb allimni syai'an adhkuruka bih wa ad'uka bih. Qala qul la ilaha illallah. Qal ya Rab kullu ibadika yaqulu hadha. Qal qul la ilaha illallah. قال إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. Ini satu perbualan dialog di antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan, ajarkan kepada aku sesuatu untuk aku ingat kepada kamu. Maka Allah mengajar Nabi Musa dengan kata-kata la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, semua cakap yang sama ke? Ya, aku nak sesuatu yang berbeza. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, kalaulah kamu letakkan kalimah la ilaha illallah ini pada 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, maka kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia akan menyesal. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan dia menyesal? Nabi kata, orang jahat menyesal sebab kejahatan dia. Adapun orang baik menyesal sebab mereka berfikir dan merasakan mereka boleh buat jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan pandang keluarga orang lain sekarang, pandang keluarga kita. Ya, pandang suasana dalam rumah tangga kita, iklim apa yang sedang kita bina, tauhid dan zikrullah ataupun sebaliknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, ustazah rasa kalau kita ambil masa dalam hidup kita ini untuk melihat ke dalam diri, melihat semula sebuah kehidupan yang telah berjalan, ya, yang telah pun ditakdirkan oleh Allah kepada kita, beri masa untuk itu. Ustazah rasa banyak sangat petunjuk yang akan Allah ilhamkan kepada kita. Ya, ustazah ambil contoh sebagai satu perkongsian yang sangat berterus terang lah ni, ya. Ustazah ada 7 orang anak. Setiap orang anak tu tak sama sikap dia, ya. Tapi dalam ramai-ramai tu ada seorang yang baru lagi, bawah umur 6 tahun. Tapi saya perhatikan
anak yang seorang ini, ya, watak dia, perwatakan dia macam agak kasar, ya, dia agak kasar, bercakap pun gaya dia lain macam aja kan, dia nak macam menyebabkan kakak dan abang-abang ni rasa sakit hati dengan dia. Dan ustazah sendiri pun selalu rasa sakit hati, ya, tengok ragam dia, kerenah dia. Tapi setelah, secara jujur saya cakap, ya, setelah sebelum ni rasa nak marah dengan dia, rasa sakit hati dan sebagainya, tapi setelah ambil ruang dalam hidup ini, satu ketika ustazah duduk fikirkan dia je. Ya, fikirkan anak ni, fikir balik bagaimana Allah telah menganugerahkan anak ini dengan sebegitu adil. Allah berikan anak itu ibarat kain putih. Ya Allah bagi dengan comel, dengan sehat, untuk menjadi amanah kepada saya sebagai ibunya. Apa yang saya dah buat? Ya, bila kita koreksi diri, muhasabah diri, satu-satu dengan jelas ni kita akan nampak ni. Maka ustazah pun secara terus terang ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak, oh, anak yang seorang ini, ya, barangkali, dan memang betul pun sangat banyak terdedah melihat sinetron-sinetron, ya, daripada negara seberang lah, yang sirinya sampai beratus-ratus. Kalau saya ada di rumah, saya boleh pastikanlah, ya, dia tak tengok, ataupun kita tegur dia untuk tengok channel yang lebih baik. Tapi kadang-kadang bila ustazah keluar, ya, pemantauan tu barangkali agak longgar, maka dia sempat tengok sebab cerita tu berulang-ulang. Hari ni saya tengok itulah yang terhasil daripada apa yang saya telah biarkan, ya, dengan perwatakan dia, dengan gaya cakap macam berlakon, ya, menyebabkan kakak-kakak dan abang dia marah. Dan daripada rasa marah dengan anak tu, akhirnya ni bertukar menjadi kasihan dengan dia. Ya, kita yang telah mengabaikan satu amanah yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, ustazah berdoa dengan Allah, dengan munajat yang panjang lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, antara lain saya kata, wahai Allah, saya keluar bukan untuk buat jahat, ya Allah. Ya, saya tinggal anak-anak di rumah bukan untuk buat maksiat. Saya tinggal sebab saya rasa ada keperluan dalam masyarakat ini untuk saya berkongsi ilmu. Tolong ya Allah, jangan jadikan anak-anakku fitnah pada perjuangan dan dakwah yang ibu ayahnya bawa. Dan inilah ustazah masih meneruskan doa tersebut, ya, di samping istighfar kepada Allah atas kelalaian dan kesilapan. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, berkat doa semua. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adapun yang kedua yang ustazah nak kongsikan di sini ialah, kalau kita nak melihat, nak mengukur rahmat Allah, kecintaan Allah dalam rumah tangga kita, yang kedua kita lihat bagaimana dalam rumah tangga tersebut penghuninya terhindar daripada maksiat dan terhindar daripada berterusan melakukan dosa-dosa kecil, dan jauh sekali daripada melakukan dosa besar. Yang ini kita kena lihat. Kalau dalam rumah kita benda-benda maksiat jadi biasa, anak tak solat biasa, pembantu rumah pun tak solat, tak tutup aurat, ya, dalam rumah tu berlakunya putus silaturahim, berlaku pendurhakaan dan sebagainya, Allahu Akbar, berdoalah banyak-banyak, semoga Allah beri rahmat dan kasih sayangnya. Semoga dengan rahmat dan kasih sayang Allah itu Allah angkat, ya, Allah jauhkan, hindarkan kita semua sekeluarga daripada maksiat. Kalau dalam sebuah rumah, disitulah isteri lawan suami, disitulah suami tak bagi nafkah pada isteri, disitulah anak menderhakai ibu, berlawan cakap dengan ibu. Ini di antara perkara yang menjadi persoalan. Ya Allah, sejauh manakah rahmat-Mu ya Allah masuk dalam rumah tanggaku ini, ya Allah. Kena fikir, ya, sebab kita ini kalau kita tak berfikir ke arah itu, tak bekerja ke arah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada pihak lain yang bekerja untuk menjatuhkan kita. Ada pihak lain yang bekerja untuk menggantikan rahmat dengan laknat. Siapa dia? Syaitan dan juga nafsu amarah yang telah dididik oleh syaitan ini, ya. Kalau kita lihat, subhanallah, satu kisah, ya, yang ustazah petik karangan Dr. Syekh Khalid Al-Junaid dalam kitabnya Syuhdul Kalimat fi Rihabi Surah Al-Fatihah, bagaimana beliau menceritakan satu kisah, ya, pada satu riwayat,
kisah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi SAW yang buta. Ya, satu ketika Abdullah bin Ibnu Maktum bertemu dengan Nabi SAW, nak tanya Nabi, aku ni orang buta ya Rasulullah, boleh tak aku tak pergi masjid sembahyang jemaah? Nabi kata, kamu dengar tak suara azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, aku dengar. Nabi kata, kalau kamu dengar suara azan, kamu kena solat jemaah di masjid walaupun kamu buta. Ya, maka akhirnya satu ketika tu Abdullah bin Maktum pergi juga masjid. Dia pergi masjid sehinggalah dia tersadung kakinya, lalu dia jatuh berdarah kaki, berdarah kepala dan sebagainya. Dia bangkit balik dan dia meneruskan niatnya untuk pergi masjid, sebab ingat Nabi kata, kamu dengar sepelaung masjid, kamu kena datang solat jemaah. Bila dia nak pergi masjid, tiba-tiba datang seseorang yang dia tak nampak lah, ya. Dia rasa tangannya dipegang oleh seseorang dan dibimbing terus pergi ke masjid. Ya, dan kata orang ni, biarlah aku bimbing kamu pergi masjid dan nanti aku akan bawa balik kamu daripada masjid ke rumah. Dalam keadaan itulah yang berlaku hari-hari, sehingga satu ketika Abdullah bin Maktum tanya, siapa gerangannya saudara ini? Nama saudara siapa? Jawab orang ni, apa keperluan nak tanya nama aku? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, aku nak doakan kamu, semoga kamu mendapat keberkatan dan rahmat di atas pekerjaan yang kamu lakukan. Kata orang ini, kalau untuk doakan tu aku tidak perlu. Ya, jadi bila dia cakap macam tu, Abdullah bin Ummi Maktum kata, oh kalau macam tu tak apalah, tak payah tolong aku lagi. Demi Allah tak payah tolong lagi, aku boleh pergi sendiri dan balik sendiri. Bila Abdullah bin Ummi Maktum dah cakap macam tu, orang ni pun marah. Dia kata, oleh kerana engkau telah bersumpah untuk tidak menerima bantuanku, maka aku akan zahirkan siapa diriku. Aku adalah iblis, kata orang tersebut. Ya, aku iblis yang mendengar di saat engkau jatuh, aku mendengar malaikat menyatakan Allah telah mengampunkan separuh dosamu. Maka aku bimbang, kalau aku tak pimpin kamu, kamu akan jatuh lagi ke depan. Ya, so bila jatuh lagi sekali kat depan, separuh lagi dosa Allah ampunkan, maka seluruh dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan rasa sangat kecewa kalau manusia itu diampunkan dosanya oleh Allah. Kerana aku nak pastikan dosa kamu tak diampunkan oleh Allah, aku rela pimpin kamu pergi masjid, pergi dan balik, sebab lebih senang untuk aku menyesatkan kamu, melalaikan kamu dalam masjid, daripada aku kecewa bila mana Allah mengampunkan dosa kamu. Dia tengok ini kerja syaitan, ya, yang sentiasa nak memastikan kita buat maksiat, kita buat dosa, sehingga kemudiannya kita kecewa untuk mendapatkan rahmat Allah kerana rasa macam dah banyak sangat dosa. Dan itulah yang memang dicita-citakan oleh syaitan, bagi memastikan kita bersama-sama dengan syaitan dalam neraka Jahannam. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat, ya, ke dalam rumah tangga tadi, sebuah rumah tangga yang meraihkan satu hadis Nabi SAW, ad-din an-nasihah, ya, agama itu adalah nasihat. Dan kita melihat sangat indah, ya, bagaimana seorang suami boleh menasihati isteri dan isteri berlapang dada menerima teguran. Ini sebagai satu tanda rumah tangga tersebut sangat-sangat dikasihi, disayangi, dirahmati Allah. Ya, anak-anak sama-sama kakak, abang, adik-beradik, ya, boleh saling tegur menegur dan tidak ada perkelahian pun selepas tegur menegur tersebut. Ini satu tanda, subhanallah, ya, rumah tangga itu mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kalau kita nak mengulas yang ketiga, ya, bi'ah ataupun suasana yang menunjukkan, ya, bahawa Allah sangat sayang dengan rumah tangga tersebut, bila mana kita lihat rumah tangga tersebut terbina dengan keadaan seluruh ahli keluarganya, ya, menunaikan, mengamalkan, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia yang terpuji. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan penghuraiannya selebihnya selepas ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan Ustazah, cukup menarik sekali kupasan yang Ustazah berikan tentang 3 tanda, ya, kasih sayang Allah terhadap
umatnya, terhadap hambanya dalam Usrati. Dan insya-Allah untuk sesi ini kita buka peluang kepada rakan-rakan pendengar, kalau ada sebarang persoalan ingin diajukan kepada yang berbahagia ustazah, ingin berinteraksi bersama kami, boleh tembusi talian kita 0362051500. Dan untuk rakan-rakan yang mendengarkan kami melalui online, saya dah post di Facebook berkaitan program Usrati ini. Jadi kalau ada sebarang persoalan boleh hantarkan, boleh tinggalkan soalan anda di sana. Apapun, sekali lagi kepada rakan-rakan pendengar, boleh terus bersama kami 0362051500. Dan sementara kita menanti panggilan daripada rakan-rakan pendengar kita, ustazah mungkin kita dapat meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Silakan ustazah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga yang saya sebutkan tadi ialah bi'ah akhlak ataupun iklim akhlak. Suasana akhlak tersebut. Mungkin kita ada panggilan ini. Kita bersama dengan pemanggil kita terlebih dahulu, ustazah. Baik, kita teruskan. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, Puan Masyitah, silakan. Ya, teruskan Puan Masyitah. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya dengar dari perkongsian ustazah berkenaan dengan perasaan seorang ibu yang perlu keluar bekerja, ustazah. Ya, saya. Macam pengalaman saya sendiri, saya masih belum lagi bekerja, saya sedang belajar dalam bidang pengurusan sukan. Ya, saya. Saya pendapat ustazah sebab saya tersedar bila saya dapat teguran sendiri daripada seorang ustazah. Katanya wajib difikirkan semula bidang saya ni, dia kata. Sebab apa contoh yang saya nak beri pada anak-anak, sebab saya perlu ke stadium untuk collect data. Dan dia kata tak perlu percampuran lelaki wanita dan saya tersedar, saya fikir dan yang drastiknya katanya mungkin saya perlu berhenti. Dan ada pendapat yang kata Allah Maha Penyayang, dia kata dia faham saya perlu tanggung hutang yang banyak. Dan saya dan dilema, saya nak tukar topik dan ada macam-macam cabaran, dan pendapat ustazah lah. Baik. Terima kasih ustazah. Terima kasih Masyitah. Baik, terima kasih banyak. Itu soalan dari pendengar kita, Masyitah. Baik, saudari Masyitah, ustazah meraihkan sangat perasaan Masyitah yang mula memikirkan soal keberkatan dalam pekerjaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Masyitah boleh terus berbincang nantilah, wallahualam dah bersuami ke belum, dengan suami ke dengan bakal suami, untuk berbincang soal pekerjaan kita ni bila kita dah jadi isteri. Kalau sekiranya suami boleh menampung soal nafkah dengan baik, tak memerlukan sumbangan tenaga daripada isteri, maka ustazah syurkan ada keperluannya untuk kita melihat memadai sebenarnya suami yang bekerja, dan Masyitah boleh menumpukan, boleh menolong suami dari sudut yang lain. Mendidik anak-anak di rumah, menjadi suri rumah tangga sepenuh masa, sebenarnya suatu nikmat yang sangat sukar untuk diucapkan oleh seorang ibu dan wanita. Walau bagaimanapun itu bukan menafikan keperluan sosial Masyitah. Walaupun kita tak bekerja secara formal, tapi kita tetap boleh berurusan dengan masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat dengan cara-cara yang lain. Walau bagaimanapun, ustazah tak berapa jelas tadi apa bentuk pekerjaan Masyitah, tapi kalaulah bekerja dalam bidang sukan, pada pandangan ustazah masih ada keharusannya, selama mana kita melihat pekerjaan tersebut tidak bercanggah dengan syariat. Ada keperluan untuk kita melihat fardu kifayah hanya riyadhah itu, sudut kesukanan dan sebagainya. Walau bagaimanapun benda tu perlu diperhalusi. Ustazah nak menjawab dalam keadaan yang tidak dapat gambaran yang lebih jelas, ini adalah tidak patut rasanya. Jadi Masyitah, apapun timbangkanlah dari segi syaraknya bagaimana, pandangan suami bagaimana, dan ada baiknya kalau kita istikharah. Kalau kita meninggalkan sesuatu itu kerana mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada Allah, kerana takut terjerumus dalam yang haram, maka kita meninggalkan yang syubhah, yakin Masyitah dan saudara-saudara sekalian, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan keyakinan itulah yang sekarang ni menjadi konflik dalam diri masyarakat Islam hari ini, iaitu konflik ataupun krisis keyakinan itu kadang-kadang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita raikan juga soalan daripada rakan Facebook kita ustazah, daripada Aida Amir. Katanya
beliau lalai pada anak kedua lelaki. Wataknya agak kasar. Jadi katanya anak lebihkan kakak kerana dia bercita-cita nak jadi hufaz. Sedangkan si adik memerhati saja. Saya teringat juga satu kisah daripada kawan, daripada teman saya sendiri, Ustazah. Dia kata kalau dia ada 2 orang anak, satu lelaki satu perempuan. Abang dia lelaki, adik dia perempuan lah. Jadi dia kata yang abang ni dia bagi sekolah yang bagus-bagus sikit. Yang adik ni dia bagi sekolah biasa-biasa pun tak apa, pasal yang adik tu perempuan, yang abang tu lelaki. Jadi Ustazah mungkin boleh bagi respon pada perkara ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para ayah dan ibu, ya, sebenarnya kalau kita macam saya cakap tadilah, ya, sebenarnya ada banyak benda yang boleh kita buat, boleh kita perbaiki yang belum kita buat, kalau kita boleh menerima teguran, boleh melihat ke dalam diri, boleh mengakui kelemahan, dan kita teruskan belajar untuk menjadi seorang ibu dan ayah yang baik. Misalnya, ya, contoh ni satu contoh daripada Ustazah bagaimana sangat tidak disangka-sangka seorang anak tingkatan 2 yang ibu ni bahagian pendidikan juga, ya, maknanya okeylah ibu ni, ya, tapi dia menghadapi masalah dengan anak perempuan tingkatan 2. Dia kata anak dia liar, anak dia macam degil, anak dia jauh hati, anak dia tak seronok memandang wajah dia, selalu nak lari-larikan mata, ya, selalu tak nak bertembung dengan mak. Jadi akhirnya, ya, Ustazah bertemu dengan anak perempuan tingkatan 2 ini. Saya kata cubalah cakap, apa benda nak cakap. Dia tak nak cakap apa-apa. Dia macam biasalah anak-anak remaja ni kan, mana ada apa-apa dia katakan, ya. Tapi Ustazah biar duduk dekat depan Ustazah tu, saya tak kata apa-apa. Ustazah ambil Quran, Ustazah baca depan dia. Dia baca Quran. Sampailah kemudiannya bila baca Quran, lepas tu berhenti tanya nak cakap apa-apa tak dengan Ustazah. Ustazah nak mendengar. Sampailah akhirnya dia cakap, setelah dia menangis dulu, dia kata saya sebenarnya, dia kata jauh hati dengan mak. Dan dia cakap banyak benda yang dia cakap soal jauh hati ni, ya, soal sakit hati, soal menyampah, terasa hati. Tapi ada satu benda yang dia cakap, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menyebabkan Ustazah macam dah tak dengar dah yang lain-lain yang dia cakap tu. Sebab saya terus ternampak anak-anak saya. Apa yang dia kata ialah, dia kata Ustazah, daripada Darjah 1 sampai Darjah 6 saya pergi sekolah naik bas. Ya, pagi-pagi buta lagi 6.30 saya dah tunggu bas. 6.45 saya tunggu bas, kadang pukul 7 bas datang. Daripada Darjah 1 sampai Darjah 6 Ustazah, saya duduk dalam gelap SPE tu, dia kata seorang. Ya, sedangkan jiran saya, mak dia tunggu anak dia. Mak dia tunggu dalam keadaan mak dia menyuapkan sarapan pagi pada anak dia. Saya tengok tu 6 tahun Ustazah, menyebabkan saya menyampah dengan mak saya. Saya kecil hati. Saya dengar, tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya Allah, ya Tuhan, kita tak tahu kalau anak kita tak meluahkan segala rasa hatinya. Ya, barangkali benda tu sangat yalah, masuk dalam hati dia kan. Dia tengok mak orang lain boleh temankan anak, boleh suapkan makanan. Ada pun dia berdikari lah seorang-seorang, nak keluar, buka pintu, pergi tunggu bas dekat depan. Rupa-rupanya 6 tahun benda tu berlaku, berbekas di hati anak tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, ya, ada empat saat yang sangat penting pada anak-anak dalam pendidikan ini. Ya, yang pertama, ketika mana anak kita bangun tidur. Ini pun sama juga, ya, kita hubungan suami isteri pun saat ni penting. Saat suami kita saat bangun tidur, kita patut tentukan, tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak bangun dulu. Ya, isteri bangun dulu ke suami bangun dulu? Kalau isteri yang bangun dulu, ya, solat dulu sunat 2 rakaat ataupun dah prepare dah nak sembahyang subuh, suami bangun, dia terus nampak isteri pakai telekung. Kan cantik kan? Kalau bangun tengok isteri dah siap-siap pakai telekung. Ataupun suami pilih kita nak berebut, bangun dulu, supaya suami isteri ni tak nampak kita dalam keadaan lepas tidur dengan lalio basinya lah apa benda. Sebab apa? Sebab kita berebut untuk bangun dulu, ya, supaya bangunnya seseorang itu dia terus nampak benda yang sangat indah. Apa dia? Suami, isteri, pasangan dalam keadaan dah sedia untuk menunaikan solat subuh, ataupun mungkin sempat qiyamul lail dan sebagainya. Adapun anak-anak, saat dia bangun tidur, ini kebiasaan bagi ibu-ibu, termasuk Ustazah sendiri. Bila kita bangun tidur, kita dah siapkan program untuk anak-anak. Ya, kita akan kata dengan dia, okey, bangun, gosok gigi, pergi sekolah, siap baju kat sini, stoking kat sini, itu ni. Ya Allah, ya Tuhan, anak baru bangun tidur,
Ya, mamai lagi dia dah dimasukkan dengan satu program hari tu. Ya, sedangkan kita boleh memilih untuk melakukan yang lebih baik. Contohnya mengalu-alukan dia bangun tidur. Ya, Assalamualaikum, bangun tidur baca doa dulu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur dan sebagainya. Tapi maksud ustazah, sangat penting momen ya anak bangun tidur itu untuk kita berlunak dengan dia, dan dia akan ingat tuan-tuan dan puan-puan sampai dia mati. Yang kedua, saat dia pergi sekolah ataupun pergi kerja. Ya, biarlah dia pergi sekolah dan pergi kerja. Kalaupun kita tak ada di rumah, kita telefon dia, sebab kita ingat sangat sekarang anak kita nak pergi sekolah. Ya, dan ini adalah satu kelemahan barangkali pada kita, termasuk ustazah sendiri, yang kadang-kadang kita pergi lebih awal daripada anak. Ya, maka anak tu sangat independen, berdikari begitu sajalah pergi sekolah. Tapi sepatutnya kita mengiringi dia dengan doa, dengan restu, dan alangkah lapangnya hati anak-anak yang pergi sekolah dengan doa restu daripada mak ayah. Ya, jadi yang ketiga, begitu juga ketika mana dia balik sekolah ataupun balik kerja. Ya, kadang-kadang anak tu balik sekolah meluru je masuk dalam rumah. Yang kita terus marah, mana salam, kita kata. Ya, kenapa tak bagi salam? Masuk rumah tak bagi salam, bawa masuk syaitan. Tapi ustazah rasa ada pilihan yang lebih baik. Kitalah yang ajar anak-anak itu dengan kita memberi salam. Ya, kita kata mungkin dia letih, ya, dan macam-macam lah. Kalau kita nak buat baik tu, banyaklah ilham yang Allah akan bagi. Dan yang keempat, saat nak tidur malam. Ya, masa nak tidur malam tu biasanya sekali lagi mak ayah ni akan membebel pada anak-anak. Ya, tapi kalau boleh kita ingatlah, ya, biarlah anak kita tidur dalam keadaan kita duduk sebelah dia, mendoakan dia, baca doa sama-sama dengan dia. Selamat malam, tidur, dapat mimpi yang indah-indah. Ya, besok bangun pagi solat subuh berjamaah. Jadi benda ni walaupun nampak simple ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi Ustaz boleh kata cuba buat dulu 2-3 bulan 4 perkara ini kita bersama dengan anak-anak. Ya, cuba buat 3-4 bulan dan tengok apa hasilnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan beri hasil yang terbaik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, barangkali ada apa-apa daripada kalau ini. Ada soalan daripada rakan-rakan pendengar kita, sekali lagi boleh hubungi kami 0362051500. Dan ustazah, ya, seseorang yang diberi rahmat oleh Allah berikan juga sifat lemah lembut. Jadi dalam mendidik anak pun kita kena terapkan sifat lemah lembut lah ustazah, ya. Ya, saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustazah tak nak nampak terlalu teori sangat, ya. Sebab memang realiti yang berlaku, kita ni akan terlepas geram juga. Ya, akan meletup jugalah sesekali dengan anak-anak. Tetapi kita kena ingat, ya, sesekali tu okeylah, itu sebagai kelemahan kita sebagai manusia. Tapi harus ada kawalan. Dan kita kena buat persentage ataupun peratusan terhadap prestasi kita sendiri. Kalau bulan ni kita tengok prestasi kita dari sudut berlunak dengan anak-anak, ya, dari sudut mengawal kemarahan sangat merosot, so kita kena ada azam yang baru untuk pada bulan hadapan, ya, pada hari esoknya kita akan dapat mengawal diri dengan baik, ya. Sebab Masya Allah, apa juga yang disentuh dengan kasih sayang tu akan sangat berkesan berbanding sesuatu yang disentuh dengan geram, sakit hati dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, ustazah ingin memetik pandangan daripada Syekh Khalid Junaid dalam kitabnya Syuhudul Kalimat tadi, fi rihabi suratul Fatihah, bagaimana dia mengatakan kekhawatiran kita terhadap masa depan anak-anak. Ya, dia kata dia selalu dengar orang kata, aku takut dan khawatir akan masa depan anak-anakku ketika aku mati. Jadi menyebabkan kita ni akan daftarkan anak dekat sekolah-sekolah yang kita rasa yang terbaik lah. Ya, cari sekolah terbaik. Tapi bayangkan, dia kata satu ketika kita pernah hantar anak sekolah terbaik, tiba-tiba sekolah tu mungkin tutup ke, cikgu dah asyik berhenti ke, adalah masalah pada sekolah itu. Maka dia kata, wahai ibu ayah, jangan serah anak pada sekolah semata-mata. Tapi mesti tanam dalam hati kita, sekolah hanya sebagai ikhtiar. Adapun penyerahan total anak ini adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang takkan berubah, takkan hilang, takkan apa pun, kerana Allah itu maha kekal abadi. Ya, maka dia kata, lihatlah pada surah An-Nisa ayat 9, bagaimana Allah berfirman yang memberi maksud, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ulasan daripada pengarang kitab ini, siapa yang dirundung rasa cemas
cemas akan masa depan anak-anaknya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam menterjemahkan makna penghambaan dirinya kepada Allah sehingga Allah mendatangkan pertolongannya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, wahai hambaku, taatilah aku, nescaya aku akan berikan segalanya padamu. Wahai hambaku, bersedekahlah, nescaya aku akan memberikan sedekah padamu. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadaku, nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Ya, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan usaha kita, kegigihan kita, ikhtiar kita menterjemahkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana merujuk pada surah An-Nisa ayat 9 tadi, kalau kamu khawatir anak-anak kamu lemah, kamu tinggalkan, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar dalam hidup mereka. Dan kalau ikut bentuk takwa Ustazah, Yes, kita nak mendidik anak ni, saya kira ibu bapa juga kena sama-sama berusaha. Kalau ada setengah, saya melihat jugalah bila anak-anak nak masuk PSA, Yes, ibu bapanya berpuasa, solat malam, solat hajat, solat taubat dan sebagainya, hanya kerana anak dia tu nak PSA ataupun nak pergi ke sekolah dan sebagainya. Yes, mungkin Ustazah boleh menjawabnya seketika nanti. Kita berlalu untuk rakan kita di talian, Ustazah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Mas Jamila. Yes, silakan Puan Mas. Panggilan dari mana tu? Panggilan daripada utara. Yes. Penang. Penang, ya, silakan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila Puan Jamila. Saya macam ni, saya nak tanya. Ya, saya. Saya punya situasi begini, Ustazah, ya. Ya, Saya punya seorang ayah yang saya rasa kadang-kadang kasih sayang Allah tu sangat jauh dengan dia. Kerana dari segi tanggungjawab, beliau amat jauh dari dalam konteks nak menunaikan tanggungjawab tu, memang jauh sekali. Ya, saya. Jadi sekarang ni baru-baru ni berlaku satu peristiwa yang mana menyebabkan saya ni tak dibenarkan balik untuk satu tempoh. Disebabkan saya membantu ibu saya untuk mendapatkan haknya. Jadi macam mana kalau boleh saya nak betulkan, boleh tak macam saya nak bantu ayah saya untuk nak mendapatkan kembali kasih sayang Allah tu untuk kehidupan dia, Baik. yang mana masih di penghujungnya. Ya, saya. Ya, baik. Terima kasih Puan, ya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kepada Puan Jamila, insya-Allah, ya, ini pandangan Ustazah, ya. Hak anak, tanggungjawab anak kepada mak ayah jelas, seperti mana jelasnya tanggungjawab ayah ibu kepada anak-anak. Bila berlaku kes mak ayah tak bertanggungjawab, ataupun ayah tak bertanggungjawab, itu tak menafikan tanggungjawab anak kepada ibu dan ayah. Berlakulah perkara seperti yang Puan Jamilah sebut tadi, menyebabkan pastilah perasaan terganggu, ya, kecil hati dan sebagainya. Tapi tolong kuatkan diri Puan Jamilah selaku orang yang telah menuntut ilmu, ya, selaku orang yang sentiasa berfikir tentang nilai rahmat Allah. Tolong kuatkan semangat dan diri, terus melaksanakan tanggungjawab sebagai anak kepada ayah tersebut. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bagi balik, kita kata kita kena balik sebab kitalah anak yang kena jaga ayah. Ya, dia marah, kita cakap yang baik-baik, jawab. Insya-Allah kesabaran kita itu sangat dipandang, diberi perhatian oleh Allah. Takkan sia-sia kalau bukan hari ni, esok lusa ayah itu akan lembut hati sebab kita adalah darah daging dia. Sekarang nak tengok apakah Puan Jamilah boleh terus kuat dan sabar melayan ayah yang begitu sikapnya. Tapi jangan sampai bila ayah ni tak bertanggungjawab, ayah tak bagi balik, kita pun lama-lama terus tinggalkan dia, menyebabkan terus putus silaturahim, ya. Yang ini wal-iyazubillah. Teruskan buat baik. Dan jangan lupa Puan Jamilah atau sesiapa juga yang keadaannya seperti ini, kita kata kita kesian sangat ayah tak dapat rahmat, tapi pernah tak kita terfikir kadang-kadang kebaikan yang kita buat kerana Allah itu barangkali menjadi sebab musabab turun rahmat Allah kepada ayah kita, ibu kita, ya, pada saat-saat yang Allah akan berikan. Mungkin pada saat kematiannya, mungkin tak di dunia, di akhirat Allah akan bagi pengampunan, wallahu a'lam, berkat daripada anak-anak yang soleh ini. Seperti mana kalau kita ingat, ya, seorang isteri dulu dalam satu peristiwa zaman Nabi tu, isteri tu suami dia pergi berjuang, suami kata jangan keluar, adapun kaum keluarga, tak silap Ustazah, ayah dia meninggal pun dia tak dapat nak pergi ziarah
kerana dia tak nak engkar dengan pesanan suami, maka ditunjukkan ya ibu ayah dia ni masuk syurga kerana ketaatan anak perempuan tadi terhadap suaminya. Yang ini kita kena faham Puan Jamilah. Kita tak tahu bagaimana bentuk aluran rahmat itu akan turun kepada seseorang. Wallahu alam. Tapi jangan kita putus berdoa lah Ustazah. Ya saya. Dan mungkin saya dapat juga saya kira sebagai kesimpulan lah, amalan yang boleh kita ibu bapa lakukan supaya apa yang kita lakukan ni berantai pada anak-anak kita lah. Ya saya. Tadi kita telah kongsikan 3 perkara ini. Yang pertama sekali, menghidupkan suasana ataupun iklim zikrullah dan tauhid. Yang kedua ialah soal terhindar daripada maksiat ataupun berterusan melakukan dosa kecil dan jauh sekali daripada melakukan dosa besar. Yang ketiga adalah bi'ah akhlak, ya, bi'ah yang memuliakan, ya, menghiasi diri setiap penghuni dengan akhlak mulia. Dan yang keempat, saya belum sebut lagi, adalah bi'ah berjamaah, ya, biar kita hidup dalam keluarga tersebut seronok nak buat benda apa pun secara bersama-sama. Kita rasa ralat kalau makan seorang-seorang dalam rumah tu, sebab lebih nikmat kalau dapat makan bersama-sama dengan adik-beradik yang lain. Bagaimana nak melahirkan suasana berjamaah ini? Inilah cabaran yang harus dihadapi, dipikul oleh mak ayah, ibu ayah inilah selaku ketua keluarga untuk menjadikan hubungan adik-beradik itu. Ya, sebab tu kadang-kadang ni bila anak-anak ni bertemu, ya, ada yang duduk asrama kan kat rumah, kalau ikutkan dia nak salam macam tu je, ujung-ujung jari je dengan abang kakak dia. Tapi kita yang kena lazimkan, peluk dia, ya, beritahu kita sayang dia, kita rindu dia. Kadang-kadang Ustaz pesan nak pergi asrama anak-anak yang duduk asrama dengan anak-anak yang duduk kita ni, kita pesan sampai nanti cakap dengan abangah, kita rindu sangat dengan dia, kita sayang sangat dengan dia. Bila dia nak balik, semua kata-kata tu kita ajar anak-anak kecil ni cakap dengan kakak abang dia. Sebab apa? Nak mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Sebab sangat nikmat dalam sebuah rumah tangga adik-beradik bila mana hubungan kita ni sangat sayang, sangat hormat, saling harga menghargai dan sebagainya. Nick ada sebut, mungkin Nick lupa tentang soal anak nak pergi periksa tadi. Ya, bila anak nak periksa, mak ayah ni mulalah semayang hajat dan sebagainya. Alhamdulillah, ini satu suasana yang sangat baik, ya, Ustaz, satu fenomena yang sangat baik. Bila anak kita nak periksa, para ibu ayah dan guru ni bersatu padu dia, bermuafakat dia untuk sama-sama menghadap Allah, berdoa semoga anak-anak ni diberikan kejayaan yang cemerlang. Dan lebih lagi Ustazah respect sangat bila mana saya melihat dengan mata kepala sendiri, bila masa UPSR, kadang-kadang PMR, SPM, banyak kereta dekat luar sekolah ni, dekat jalan. Saya tengok dalam tu ada mak ayah. Dia tunggu anak tu periksa, duduk dalam tu, dalam keadaan dia berdoa. Nanti bila anak tu keluar, anak tu akan terus cari mak ayah. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan, bagusnya mak ayah yang seperti ini, dia boleh ambil cuti, beri ruang masa, beri sokongan, duduk tunggu kat luar. Ya, benda ni sangat bagi ibu-ibu yang buat tu, alhamdulillah, ya, Allah ilhamkan sesuatu yang sangat baik dan sangat besar positif kesannya kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apapun perkongsian ini setakat ini sahaja. Ustazah ingin akhiri dengan satu bait syair daripada Imam Syafi'i. Biarkan takdir berjalan sesuai kehendaknya, janganlah terlelap kecuali dengan hati yang tenteram. Di antara kerdipan mata dan kesedarannya, Allah datangkan takdir yang baru menggantikan takdir sebelumnya. Renung-renungkan bait syair Imam Syafi'i tersebut. Dan sekadar itu saja, ya, dia punya lagu background dia lambat sikit ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kelapangan hati untuk meredai segala perjalanan hidup kita, kerana ya, semua itu terus berlaku, berubah, ya, mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon ampun salah silap daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam.